Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah, para penonton dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kita raikan mursyid kita Ustaz Adnan Saad, imam dan khatib Masjid Paya Terbung. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita mengimbau balik pelajaran kita daripada buku kita ini berkenaan dengan hikmah di balik musibah. Perkataan hikmah kita nak kena ulang sebut selalu. Sebab hikmah dia berkaitan dengan pengetahuan mata hati dan penglihatan mata hati. Mata hati kena ada pengetahuan, mata hati kena ada ilmu, seperti mana akal kita kena ada ilmu, dan hati kita, fikiran kita kena ada ilmu. Sebab ilmu akan membantu mata hati untuk melihat kebenaran ilahi. Kalamullah adalah sebenar-benar kebenaran. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Allah ulang dalam surah An-Nisa. Allah kata, siapakah yang perkataannya yang paling benar kalau bukan perkataan Allah? Siapakah ucapannya yang paling benar kalau bukan ucapan Allah? Jadi apabila Al-Quran kalamullah kata demikian, kita telah ada ilmu dan kita telah ada i'tiqad yang betul bahawa kalam Allah itu benar. Maka kita kena ada ilmu mata hati, membawa mata hati kita melihat kebenaran itu sedikit demi sedikit, sampailah kita nampak keseluruhan kebenaran itu. Jadi buku ini penulis tulis dan dia bubuh hikmah di balik musibah. Apakah hikmah dia? Yang kita boleh lihat dengan ilmu, dengan mata kepala, dan kita boleh menilai dengan akal, dan kita boleh menilai, merenung dengan mata hati. Penulis sebut kepada kita yang pertama bahawa musibah, malapetaka, cubaan serta penyakit yang terjadi kepada kita, kesemuanya itu telah pun ditakdirkan oleh Allah sebagai ujian. Yang kedua, penulis kata kita harus yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi kita daripada kita sayang kepada diri kita sendiri. Musibah dan penyakit adalah ketetapan Allah, dan Allah lebih sayang kita dari rasa sayang kita terhadap diri sendiri. Artinya Allah turunkan musibah itu bukanlah sebagai satu hukuman nak menyatakan dia marah, dia benci ke kita dah. Ketiga, penulis kata engkau harus tahu bahawa Allah telah memilih suatu penyakit bagimu dan meredainya, kerana Allah lebih mengetahui kebaikanmu daripada diri kamu sendiri. Allah Maha Bijaksana, Dianya meletakkan segala sesuatu di tempatnya yang sesuai. Maka musibah yang menimpa itu merupakan kebijaksanaan sekaligus rahmat daripada Allah. Malam ni kita masuk yang keempat. Engkau harus mengetahui bahawa hak Allah atas dirimu dalam menghadapi cobaan, ujian dan penyakit itu adalah sabar. Kerana sabar merupakan konsekuensi dari ubudiyah dalam kesempitan. Oleh kerana itu engkau harus melaksanakan konsekuensi ibadah itu dengan sabar dan redha. Yang keempat, penulis kata kepada kita,
apabila kita bermuamalat dengan musibah, kita kena tahu satu perkara pada menyatakan bahawa bila musibah itu Allah Ta'ala ambil, dia gunakan sebagai alat untuk uji kita, hak kita kepada Allah tak pernah gugur. Hak yang kita tetap kena tunaikan kepada Allah Ta'ala itu tak pernah gugur. Maka setelah kita tahu 3 benda di atas, maka kita kena tahu lagi satu benda. Allah menuntut kepada kita sabar. Itu hak yang kita kena bagi pada Allah, sabar. Maka dikatakan sabar dalam melakukan taat, sabar dalam menjauhi perkara yang ditegah oleh Allah, dan sabar dalam musibah. 3 jenis sabar itu kita kena laksanakan dalam hidup. Yang ketiga, sabar ketika dalam musibah. Itu adalah hak Tuhan. Tuhan tuntut daripada kita. Maka Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Orang beriman minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Wastabir 'alaiha. Allah kata sabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Akhir daripada surah Ali Imran. Allah suruh orang beriman sabar. Lepas tu tekadkan kesabaran. Dan Allah kata sabar sampai peringkat pendirian kita, mauqif kita tak berubah. Sabar kita, duduk di situ, sabar menghadapi segala rintangan dan ujian Allah Ta'ala. Kalau kita tak sabar, penulis seolah-olah menggambarkan kepada kita, kita telah pun tidak melaksanakan hak Tuhan yang wajib seorang hamba laksanakan. Kalau kita tengok dalam kamus ataupun dalam mu'jam, sabar diterjemah dengan makna al-habsu. As-sabru bermakna al-habsu. Al-habsu maksud dia kita menahan segala tindakan. Yang tindakan itu menunjukkan kita tak sabar. Kita ada ayat yang menunjukkan kita tak sabar. Kita ada tindakan, perkataan balin ke, bercakap ke. Kesemua itu al-habsu, kita kurung dia. Habas maksudnya penjara. Al-habsu, kita kurungkan. Kita ada pengetahuan ilmu, kita ada iman, kita ada istiqamah, kita ada keyakinan kepada Allah. Kita pakai benda itu semua untuk kurungkan segala perkataan yang tak sabar, segala perbuatan yang tidak sabar daripada lahir di mulut dan pada tindakan kita. Itu makna sabar. Dan dalam hadis Nabi sebut satu benda. Nabi kata wasabru dhiyaun, hadis Muslim. Nabi kata sabar ni dia panas. Wasabru dhiyaun, macam cahaya matahari. Terkena cahaya matahari, kulit kita jadi sakit. Lagi cahaya tu dekat dengan kita, lagi sakit. Maka Nabi kata sabar itu dia panas. Tapi siapa boleh sabar, dia telah menunaikan hak dia kepada Allah. Dia boleh bercakap, dia boleh pakai ayat tu. Ayat menunjukkan dia marah. Dia boleh berbuat, dia boleh action, dia boleh bertindak. Tapi al-habsu, kesemuanya itu dia kurungkan demi melaksanakan dia punya hak kepada Tuhan dia dalam Baqarah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Orang beriman minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Tuhan kata seolah-olah ayat ni kalau kita terjemah dia, Allah kata wahai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah. Jangan kamu jaga mulut kamu, jangan meluahkan perkataan kamu marah. Kamu jangan pakai ayat marah, perkataan marah, ucapan marah menunjukkan kamu marah. Dan kamu jaga tingkah laku kamu, jangan bertindak dalam keadaan marah. Balin sesuatu, tendang sesuatu, tunjuk kamu kamu tak puas hati dengan sesuatu. Bila kamu minta tolong pada Allah, apabila kamu terkena susah, kamu kurungkan kesemua tindakan dan ucapan itu. Kamu tunjuklah kesabaran kamu ke aku. Dan ketika itu barulah kamu sembahyang. Sembahyang sebesar-besar ubudiyah kita kepada Allah. Maka Allah kata, aku tolong kamu, aku bantu kamu, aku sambut doa kamu, aku dengar doa kamu.
Penulis kata, ingatlah bahawa cubaan dan penyakit adalah petanda kecintaan Allah kepada hambanya. Yang kelima, penulis kata bila Allah uji kita, di situ ada suatu hikmah. Ada suatu hikmah. Apa hikmah dia, ikhwan? Hikmah dia ialah Allah Subhanahu wa taala sayang. Yang ni lah, ikhwan, di antara orang Melayu kata how to say, how to explain. Macam mana Ustaz Nan? Yang ni. Saya teringatlah mursyid kita. Saya belajar banyak dengan Ustaz Nan. Tapi yang baik-baiklah semua. Ustaz Nan sebut contoh. Saya ingat bukan sekali, banyak kali Ustaz Nan sebut contoh. Seorang doktor, ni betul-betul contoh Ustaz Nan. Seorang doktor panggil anak, minta sign borang, nak buat operation kerat kaki ayah. Sebab kecil manis. Dah tak boleh selamatkan dah. Ayah duduk dalam wad, ayah tak sedap. So, anak nak buat bagaimana? Demi menyelamatkan nyawa ayah, anak sign. So, Ustaz Nan tanya, ketika anak tu sign surat supaya kaki ayah diizinkan potong, adakah anak tu tak sayang dekat ayah dia? Nanti ayah dia bangkit, dia tengok kaki dia tak ada. Ayah dia kata, mana kaki aku? Kata, potong. Pasal apa hang potong? Awak tak potong kaki hang, pasal apa yang potong kaki aku? Betul borang tu saya potong kaki hang. Dah ayah pasal kencing mana ayah tinggi. Yang kencing aku bukan hang. So how to explain? Hak ni anak nak terang macam mana? Ayah kami sayang, ayah pasal tu kami sayang. Kalau hang sayang aku, hang tak potong kaki aku. Ayah ni nak explain macam mana? Macam mana ayah tu nak tengok bila anak tu izin kaki dia dipotong, bila dia sedar, dia wake up, dia nak kena terima benda tu dengan basyir, dengan gembira. Boleh ke gembira? Kalau pemikiran kita tak matang, mata hati kita tertutup, kita tak boleh gembira, kita sedih. Allah Subhanahu wa taala, penulis kata, bila dia bagi ujian pada kita, di dalam itu ada suatu petanda. Ada suatu petanda bahawa dia sayang pada kita. Dia sayang pada kita. Lepas itu, tanda dia sayang di mana? Tanda dia sayang, dia guna perkataan dalam kalam dia yang suci. Dia kata, wabashiris sabirin. Adakah musuh akan bagi khabar gembira kepada musuh? Musuh akan bagi khabar gembira pada musuh? Tak. Musuh tak akan bagi khabar gembira pada musuh. Musuh akan bagi khabar yang duka cita pada musuh. Allah kata, wabashiris sabirin. Mula dia kata, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Satu khabar yang dahsyat, bahawa Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar tu maksud dia apa? Tidak bercakap bukan-bukan pada Tuhan, tidak bertindak bukan-bukan, tunjuk protes, tunjuk itu tidak. Kesemua itu al-habsu, dia kurungkan benda itu. Dia berkata baik pada Allah. Dia mendidik diri dia untuk meraih. Dia cuba nak faham Tuhan. Apa yang Tuhan kata? Innallaha ma'as sabirin. Penyertaan Tuhan, kebersamaan Tuhan dengan orang yang sabar. Wabashiris sabirin. Allah menyediakan suatu berita gembira kepada orang yang sabar. Dia cuba bawa diri dia, hati dia nak faham ayat Allah. Kita ni ikhwan dah bila main tua-tua ni, bukan kita lah, saya tarik balik saya lah. Ustaz Nan saya nampak muda lagi. Saya lah Ustaz Nan. Kita pula. Saya. Sebab bahasa Penang ni kita tu saya lah. Bukan kami. Dan bila tua-tua ni ada satu benda orang tua-tua nak kena ubah hidup dia apa dia? Orang tua-tua yang nak kena faham situasi, kondisi orang muda. Sebab orang muda tidak ada kemampuan
kematangan pikiran nak faham kondisi. Orang muda ni dia hilang apa kita panggil what we say in Malay. Saya Melayu ni payah nak berkeluar. Dia hilang dia punya sensitivity. Kalau dia basuh tangan, dia kumuk mulut dalam sinki, dia kumuk perung, dia kumuk lagu tu. Dia tak basuh sinki tu. Dia tak juru yang balik segala sampah-sampah dalam mulut tu. Jala sinki tu yang duk tapih kan, makanan jatuh, dia boleh biar penuh dengan sisa makanan. Dia tak teringat nak angkat, nak retuk dalam tong sampah yang mak dia gantung tu. Itu orang muda. Dia boleh tengok. Dia masuk tandas dia tengok mandi tu berdaki dah berlumut dah tepi-tepi tu. Dia tak terfikir nak cuci. Bapak dia jatuh terlentang, orang tu maki satu pelik, baru dia cuci. Belah bewak lagi baik pada belah hampa duduk dalam rumah. Bewak pun boleh cuci. Baru terkejut, bapak dah mengamuk. Dia baru. Kita macam tu lah. Kita habaq satu, dia satu. Dia tak ada hanif tu. Ihsan tu dia tak ada. Kematangan dia tak ada. So bila kita berhadapan orang muda, kita lah orang tua nak kena faham dia. Kenapa dia begitu? Kadang dia bijak, dia pandai, dia doktor. Tapi dia tak matang. Dia habaq direct. Makcik, ni dah kata tinggi makcik dah 200 lebih ni. Dalam 3 jam makcik ni orang ni boleh putih, makcik boleh stroke ni, boleh arwah ni. Makcik tu arwah terus. Dia tak ada ayat. Dia tak ada ayat mujamalah, dia tak ada ayat rahmat. Dia tak ada ayat. Dia tak erti nak menyampaikan kebenaran itu dalam ayat tabsyir, ayat gembira. Dia tak ada. Bila kita berjumpa dengan suasana tu, kita lah orang tua yang kena faham kenapa dia cakap lagu tu. Dia bijak, dia pandai, dia doktor, dia engineer, dia lawyer. Tetapi komunikasi dia tak ada kerana dia muda. Dan kita nak kena faham dia. Kalau kita tak faham dia tak akan faham kita. Kondisi itu akan menyebabkan kita marah. Lagi kita tertekan. Kita boleh nampak meja kat dia. Dah dia main lambat, dia tak senyum pula kita. Adat orang main lambat kan. Dia main lambat senyum, saya minta maaf lah. Oh, pakcik tunggu lama. Pakcik nak pergi mana ni pakcik? Tengok segak pakcik hari ni. Pakcik pun lupa dia tunggu lama. Tapi bila pakcik tu sound kat dia, ni lama saya tunggu. Pakcik lagi lama pun duduk dah. Mana orang tua tu kepiah tak jadi macam helikopter dia pusing perung. Bila Allah kata Allah bersama orang yang sabar, Allah kata ada khabar gembira pada orang yang sabar, di sini hikmah dia apa ikhwan? Kita lah yang kena latih diri kita nak faham apa yang Tuhan nak sampai pada kita ni. Kekasih tidak akan menyebut kepada musuh dia akan bersama musuh. Kekasih tak akan beritahu kata ada khabar gembira untuk musuh. Ucapan-ucapan ni ikhwan hanya ada untuk kekasih dengan kekasih. Karena Allah disyukuri, dipuji dalam semua kondisi hal ehwal hamba dia. Dia uji hamba dengan susah, dia uji hamba dengan nikmat, hamba itu berhak puji Tuhan. Layak puji Tuhan. Bila Allah uji hamba itu dengan musibah, dengan kesakitan, hamba itu layak memuji dan bersyukur pada Allah. Yang ni nak bawa hati kita faham. Kita nak bawa hati kita. Hati kita kena ada ilmu, kena ada cahaya. Nak bagi dia faham bahawa perkataan Allah itu perkataan yang benar. Allah tidak berbohong. Nak bawa hati kita pergi kepada Allah. Di sebalik musibah itu, hati boleh melihat Allah, boleh puji Allah. Dia mempertahankan tahmid daripada Allah. Dia mempertahankan baik sangka dia kepada Allah. Allah tak pernah zalim pada aku. Kerana itunya Allah sebut. Kerana itu yang telah Allah sebut dalam kalam dia. Dan kalam dia kalam yang cukup suci. Macam mana nak bawa mata hati kita ke situ? Penulis bawa kepada kita satu hadis yang pendek. Dalam riwayat At-Tirmizi, hadis ini hadisnya Hasan. Nabi menyebut tentang inna
izamal jazai ma'al izamil balai wa innallaha iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhta. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah menyukai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang redha, maka baginya keredaan, dan barang siapa yang murka, baginya kemurkaan. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah memberikan cobaan kepadanya. Ini dalam riwayat Bukhari. Nah, yang ni ikhwan, kebaikan demi kebaikan, sama ada kebaikan duniawi ataupun kebaikan akhirat. Allah bila nak bagi kepada hamba, Allah bagi ujian. Dan boleh saya katakan ikhwan, ujian Allah Ta'ala kepada hamba dia, ujian itu adalah jalan pintas untuk kita menuju Tuhan. Manusia suka jalan pintas, dia tak mau jalan panjang. Ya, ujian adalah sepintas-pintas jalan. Kita ada perjalanan yang panjang, kita ada long journey, perjalanan yang panjang. Kita nak kena habis minyak, nak kena habis duit, habis bekai, nak sampai Tuhan. Tapi Allah pintaskan, Allah pendekkan perjalanan kita. Macam mana? Kita sampai terus pada Allah. Dengan apa? Tuhan letak ujian. Macam mana Nabi sebut tadi? Nabi kata, Izam al-jaza' ni, besarnya balasan itu mengikut izamil bala. Allah bagi macam-macam dunia dan akhirat untuk kita, mengikut ujian yang besar. Maka Nabi sebut, siapa yang Allah kehendaki pada dia khairan, kebaikan dunia dan akhirat, Allah pilih dia untuk uji, dan Allah buka mata hati dia. Yang ni ikhwan, hikmah paling besar. Kita nak kena merawat hati kita, bawa hati kita melihat kepada hikmah-hikmah yang ada. InsyaAllah ikhwan, kita menyambung di bawah itu setelah kita mendengar tausiah daripada mursyid kita. Saya tak boleh kalau tak dengar tausiah mursyid kita. Saya rasa ibarat dipisah irama dan lagu. Maka pincanglah irama, rosaklah lagu. Tapi ada lagi satu, tak silap saya, Belik Duk Bun. Ada satu, bila lama lah, tahun 90-80an dulu. Dia kata, gurindam dan irama tidak lagi ku hiraukan. Oh, eliket. Balik tengok balik. Balik saya dengar lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah. Kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk duduk dalam majlis ta'lim. Di samping kita mendapat ilmu antum, kita juga diampun dosa-dosa kita antum. Ini satu nikmat, satu benda yang besar antum. Walaupun kita duduk sekejap saja, bukan setakat kita dapat ilmu, kita juga dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab kita bersama dengan Tuan Guru kita, mursyid kita, Syekh Alim bin Hasan, yang tak jemu-jemu antum, memberi pelajaran, nasihat kepada kita supaya hidup kita ni menjadi bertambah elok, bertambah baik antum. Tadi Al-Fadhil Tuan Guru kita telah kongsi dengan kita tentang makna sabar. Makna sabar. Apa dia, kita kena kurung kita punya kemarahan tu antum. Ini dia memerlukan latihan. Dia bukan dengan sekali, dua kali kita dengar, kita boleh terus berubah dah antum. Dia kena memerlukan latihan lagi dan lagi antum. Tambah-tambah orang tua-tua ni antum, macam saya lah, Sa'ali ni muda lagi. Kan kita sensitif. Kadang-kadang anak-anak cakap sikit, kita dah mula merajuk, marah. Kita dah tunjuk dia reaksi tak suka, reaksi tak selesa. Tapi sebenarnya kata Al-Fatih, suasana tu kita yang kena cipta. Kita kena cipta suasana marah tu. Kalau kita tunjuk marah, dia jadi suasana marah. Sebab itulah apabila seorang wanita sahabiah antum, apabila anak dia meninggal,
dia duduk di kubur, Nabi datang. Nabi kata kat dia, sabarlah. Nabi kata, sabarlah, ini ujian Tuhan. Seperti kita lah, bila datang ujian, nasihat agama, sabar. Dan Allah Ta'ala sebut, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kalau kita fikir secara logik tu, bila Allah Ta'ala kata Allah bersama orang yang sabar, adakah benda yang lebih besar daripada Allah sendiri isytihad dia bersama orang yang sabar? Adakah benda lebih besar daripada itu? Innallaha, dengan taukid lagi, dengan nun tu ada sabdu inna, sesungguh-sungguhnya, tidak ragu lagi. Bukan satu perkataan yang lawak dah. Innallaha, Allah tu dengan baris atas belah menunjukkan memang Allah ni benar-benar bersama orang yang sabar. Tiba-tiba tu begitu punya besar punya ayat, bagi kita tak ada nilai. Seolah macam Allah tak bersama pun tak apa, seolah macam tu. Kalau Tuhan ni jadi macam tu, bila berlaku sesuatu musibah, kita lupa kata Allah, dia kata aku sama dengan sabar. Sabar. Kenapa? Lepas ni kita berapa kali kita ulang, setiap musibah dia tidak akan kekal, pahala tetap kekal. Musibah ni berapa lama kita nak susah tu? Berapa lama nak susah? Berapa lama bila datang kematian dalam keluarga? Berapa lama nak ada kesedihan tu? Dia tak akan sedih sampai berpanjangan, tapi pahala kesabaran dia kekal sampai akhirat. Kita akan tengok pahala kesabaran tu begitu punya besar, tapi kita tak dapat sabar. Kenapa? Kerana benda tu, kalimah sabar tu tak ada dalam diri kita. Sebab itulah bila berlaku sesuatu masalah, kita cepat melenting. Kita akan lupa pelajaran-pelajaran yang kita belajar tu. Wa na'udzubillah min dzalik. Apabila Nabi kata kat wanita tu bersabarlah, maka dia kata tak apalah, bukan anak mati. Tengok. Nampak? Tu sahabiah yang duduk zaman Nabi, yang selalu tengok Nabi, dengar nasihat Nabi. Dia tak tengok siapa yang bagi nasihat tu. Dia tak tengok. Tak apalah, bukan anak mati. Tengok, ini bahasa-bahasa yang kita akan guna. Bahasa-bahasa yang kita akan guna bila kita kena musibah besar, orang mana nasihat, tak apalah, tak kena musibah tu, aku yang kena. Tengok. Bahasa ni diwarisi. Bahasa-bahasa menunjukkan ketidakpuas hati terhadap ujian Tuhan ni diwarisi daripada zaman Nabi sampai sekarang. Tak tahu nak warisi sampai bila. Bahasa-bahasa yang kata sabar, ya insya-Allah. Allah Ta'ala ajak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi ajak baca doa, Allahumma ajirni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang ni tak diwarisi. Benda ni tak diwarisi dah. Tak ada, jaranglah kita dengar bila orang kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang Nabi ajak ni, yang agama ajak ni, dia tak diwarisi, dia mati. Dia tenggelam, dia mati. Yang diwarisi apa? Tak apalah, bukan hang kena. Sampai bila kita nak warisi benda ni? Sampai berapa keturunan yang kita kena warisi benda ni? Wa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan, saya dan antum, kita dapat amal tu, dapat sabar pun jadilah tu. Sabar yang mana? Sabar pada permulaan musibah. Bukan sabar ni lepas dah merongat, selepas dah tunjuk tak puas hati, astagfirullah. Dah. Apabila sahabat Nabi kata kat perempuan sahabiah tu, entah tak yang nasihat tu suruh sabar tu siapa? Wa Rasulullah. Dia terkejut tu. Dia tak tengok kata Nabi yang suruh sabar. Maka dia pergi rumah Nabi, dia jumpa Nabi, dia minta maaf. Dan Nabi kata sabar itu pada pukulan yang pertama. Kita tengok. Pada pukulan yang pertama ketika dengar musibah tu, ketika ditimpa musibah tu, sekurang-kurangnya agama ajak kita kata idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum tak hafal doa tu, sekurang-kurangnya dengar musibah, ini ucapan yang patut kita baca supaya apa yang Allah perintah tu keluar daripada lidah kita. Itu mula. Jangan lupa kalimah tu. Yang kedua, kalau boleh, kalau hafal, Allahumma ujurni fi musibati. Ya Allah, bagi pahalalah pada musibah ni. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah lebih baik daripada apa yang aku hilang. Tengok. Ada tu dalam agama benda ni ada. Benda ni bukan tak ada. Bukan agama ni tak sempurna. Yang tak sempurna tu kita. Agama ni sempurna. Allah Ta'ala kata, al-yawma akhmatu lakum dinukum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina.
Hari ini aku telah sempurnakan agama. Aku menyempurnakan agama kepada hangpa. Wa atmamtu ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat. Apa nikmatnya? Nikmat dengan sempurnanya agama. Apa lagi nikmat yang besar kalau agama ni telah sempurna dan aku beri kepada hangpa? Tak mana yang tak sempurna agama ni? Tak mana yang tak ada nikmat dengan sempurnanya agama? Dan agar di dalam agama yang sempurna ni adalah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita tak dapat ucap atau perkataan itu ketika kita marah, maka agama kita yang kurang, bukan agama tu kurang. Yang kita tak ucap tu menunjukkan kita punya agama kurang, yang mesti ditampung. Kita tak boleh kembali kepada Allah dalam keadaan ada kekurangan. Sebab tu kita datang mengaji, kita belajar supaya apa? Supaya kita mendapat barakah para malaikat. Majlis-majlis yang penuh barakah ni, semoga mereka doa kepada kita dan kita dapat berubah antum. Kita tak nak keadaan kita selalu macam tu. Musibah datang lupa kalimah-kalimah agama. Musibah datang kita meraung, meratap. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak benda tu diwarisi lagi antum. Kita tak nak. Sebab apa tu? Kadang-kadang musibah yang datang tu bukan kerana Allah Ta'ala nak bagi kita musibah tu, tapi kerana kita sendiri perbuatan kita menyebabkan musibah tu datang. Antum tengok. Berapa banyak ayat Quran yang cerita tentang bagaimana Allah sebut. Allah Ta'ala kata, apa-apa yang menimpa kamu daripada ujian, semuanya adalah kerana tangan-tangan kamu sendiri. Kerana tangan-tangan kamu sendiri antum. Tengok. Dan Allah telah memaafkan lebih banyak daripada apa yang kamu lakukan kerosakan ini. Kadang-kadang musibah itu berlaku kerana kita punya pilihan tu. Sebab kita tu. Maka apabila sebab kita, tiba-tiba kita nak marah pada Tuhan yang memberikan musibah tu, sebab apa? Sebab kita punya perbuatan. Kita tak tahu tu. Sebenarnya apa yang ada di sebalik hikmah tu kita tak tahu. Tapi kita belajar apa tu, setiap kali datang ujian musibah, kembalikanlah ujian dan musibah tu kepada pemberi musibah. Hanya Allah saja yang dapat mengangkat musibah, kesedihan. Apa saja antum, hanya Allah sajalah yang dapat memperbaiki kehidupan kita antum. Sebab tu dari Abu Hurairah Nabi sebut antum, hadis ni hadis yang sahih antum, Imam Muslim. Juga hadis ni juga dari Ibn Aisyah radhiyallahu. Dia kata, Nabi kata, innar rajulun la yakunu lahu 'inda Allahi manzilah. Ada seorang laki-laki ataupun ada seorang laki-laki, seorang hamba yang muslim. Dia ni yang benar-benar Allah Ta'ala nak letak dia satu kedudukan yang tinggi. Allah Ta'ala nak letak satu orang manusia, satu orang hamba pada kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Fama yablughuha bi'amalin. Tapi tengok pada amalan dia, dia tak dapat naik pada tingkat sisi itu. Dia punya amalan tak dapat membawa dia kepada tingkat tinggi itu yang Allah Ta'ala nak bagi itu. Maka apa Nabi kata? Nabi kata apa Allah buat? Fama yazalullahu yabtalihi bima yakhrahu hatta yuballighahu iyyaha. Maka apa Allah terpaksa buat kepada dia, maka Allah Ta'ala beri ujian demi ujian kepada dia. Allah Ta'ala uji dia. Satu lepas satu ujian, lepas satu ujian. Para sahabat Nabi antum diuji lagi teruk dah ni. Sehingga Allah rakam dalam Quran apa perkataan mereka pada Rasul. Dia berkata, ya Rasulullah, mata nasrullah. Bila Allah nak tolong ni? Bila nak tolong ni, makan tak ada, minum tak ada, kena boikot. Sampai keluar perkataan daripada para sahabat, mata nasrullah ya Rasulullah, bila Allah nak tolong ni? Inna nasrullahi qarib. Tengok. Nabi kata apa? Sesungguhnya pertolongan Allah dah dekat. Allah tak akan biar kita tu kena ujian ni panjang tu sampai jadi tak waras, hilang akal dah. Inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah ni dekat apabila kita bersabar tu. Sabar sikit ya. Tapi biasalah Allah Ta'ala kata manusia ni diciptakan keluh kesah, berebut, tergesa-gesa, apa pun mau cepat. Sabar. Sebab apa? Sebab Quran sendiri kata innallaha ma'as sabar tu. Dan pertolongan Allah dekat. Pertolongan Allah ni dekat. Allah Ta'ala kata dekat antum. Kita banyak lagi tambahkan ibadah, tambahkan ketakwaan, tambahkan infak fisabilillah,
kita banyak dekat diri dengan Tuhan, maka dengan cara macam ni antum, kita punya masalah akan selesai. Dan Nabi kata Allah Ta'ala bagi ujian kepada dia. Ujian tu ujian yang mana? Yakhra'u. Ya ujian tu dia tak suka, dia benci. Ujian ni, ujian yang Allah bagi kat dia untuk naikkan tingkat dia, martabat dia di sisi Tuhan ni, ujian yang yakhra'u, dia tak suka, dia benci. Kalau boleh dia tak mau ujian tu, tapi kerana agama yang suruh dia sabar, dia sabar. Maka apa berlaku kat dia? Sehingga Allah Ta'ala sampaikan dia pada kedudukan yang tertinggi tu antum. Tak mana yang kurangnya jika kita sabar, tak mana ruginya kalau kita sabar. Sedangkan Allah Ta'ala nak letak kita di kedudukan yang tertinggi antum, yang kita selalu minta redha Tuhan. Dan Allah bagi kita ujian yang kita benci, maka insya-Allah dengan kita belajar sabar, kita mulakan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita baca doa Nabi ajak, lepas tu antum tengoklah akan berlaku perubahan dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab ini adalah daripada agama. Ini daripada agama. InsyaAllah antum, saya serah kembali kepada Al-Fadhil Tuan Guru kita untuk sambung kita punya perbahasan. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal, alhamdulillah. Ikhwan, a'azakumullah. Tadi menarik Ustaz Nan sebut tentang manusia kan. Innal insana khuliqa halu'a. Allah sebut dalam ayat tu dalam surah Al-Ma'arij, 3 sifat manusia: halu'a, jazu'a, manu'a. Kalau sebut tentang manusia, pertama Tuhan kata innal insana khuliqa halu'a. Manusia sesungguhnya dicipta manusia dalam keadaan halu'a. Dia cepat gabra, dia cepat, apa itu kita kata, dia jadi tak tentu hala tu cepat. Dia cepat nervous, dia cepat jantung dia tu dudak. Apa-apa jadi pada dia, dia sangat cemas, tak tentu arah dia jadi. Betul Allah bagi contoh. Allah kata idza massahul khairu, kalau Allah bagi pada dia kebaikan, Allah kata tengok dengan cepatnya dia memilih manu'a, sifat manu'a. Manu'a ni apa dia? Dia nak kontrol harta tu untuk dia. Dia buat keputusan dengan tergesa-gesa. Manu'a. Tak bagi ke orang. Harta ni aku punya. Tapi Allah kata idza massahul syarru, bila kami timpa pada dia keburukan, jazu'a, dia cepat mengeluh. Dia cepat habaq kata Tuhan tak suka kat dia, pasal apa lagu ni, bila lagi nak set. Itulah manusia. Allah kata halu'a, jazu'a, manu'a. Tetapi Allah juga memberi pada kita ubat macam mana kita nak atasi kesemua masalah itu. Ikhwan, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Penulis menyatakan kepada kita ikhwan yang keenam, engkau harus tahu bahawa putus asa tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagimu. Bahkan justru akan menambah penderitaanmu, melipat gandakan musibah, menghilangkan pahala dan menambahkan dosa. Putus asa. Perkara yang keenam, kita kena tahu apa jadi dengan diri kita, harta benda kita, keluarga kita, benda-benda yang kita sayang. Tak boleh ada putus asa. Kenapa? Kerana putus asa ni langsung tak ada faedah pada kita. Putus asa kepada Allah disamakan dengan kita orang yang memutuskan diri kita dengan rahmat Tuhan. La tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Tak ada pertolongan dari Tuhan kat aku. Aku macam ni lah. Tak. Kemampuan Allah Ta'ala itu mengubah segala-gala. Sangat dahsyat. Allah sangat dahsyat. Allah menjaga alam. Pasal itu ikhwan, Imam Syafi'i, dia
dia buat satu syair yang menarik. Syair itu menarik. Syair dia serampang dua mata. Satu, dia nak bercakap tentang kedahsyatan bahasa Arab dalam bentuk syair, sastra. Yang kedua, dalam dia bercerita tentang sastra Arab itu, dia mengalunkan syair, puisi dia untuk membawa hati kita kepada Tuhan. Dia kata, alaika taqwallah in kunta ghafilan ya'tikal arzaq min haitsu la tadri. Dia kata, bertakwalah engkau kepada Allah, terutama bila engkau melihat keadaan engkau itu dalam keadaan sangat lalai. Dia nak mengajak bahasa Arab, tetapi dia gunakan syair mengajak bahasa Arab, tercipta pelajaran ini. Alaika bitaqwallah in kunta ghafilan. Bila kita nampak kita ni lalai, cepat-cepat bertakwa pada Allah, kerana ubat kelalaian adalah takwa. Sebab apa makna takwa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu perbuatan. Tapi apakah ruh takwa? Ruh takwa melaksanakan perintah kerana mengharapkan ganjaran Allah, menjauhi larangan kerana takut kepada hukuman Allah. Itu ruh kepada takwa. Takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu fizikal. Tapi ruh, bila kita laksanakan perintah, apa ruh dia? Mengharapkan. Yarju sawab Allah. Ini disebut oleh Ibn Rajab Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, iaitu mengharapkan ganjaran Allah. Dan bila kita meninggalkan perkara yang Allah larang, ruh dia apa dia? Kita takut, takhafu. Kita sangat takut kepada iqab Allah, balasan yang Allah Ta'ala cerita dalam ayat Quran, bagaimana dia akan azab orang. Sangat mengerikan. Allah azab orang bukan pakai api neraka saja, ikhwan. Kadang-kadang dia pakai samum, Quran kata, angin. Kadang dia pakai hamim, ayak. Kadang dia pakai ghasaq, dia pakai nanak, dia pakai darah. Cara dia azab orang sangat mengerikan. Kadang dia azab orang dalam keadaan macam mana? Tempat tu tinggi, dia suruh terjun. Cara dia azab dalam neraka, dahsyat. Jadi masa kita menjauhi larangan Allah, kita mengharapkan, takut, ya Allah, aku tak buat larangan hang pasal aku takut nak hukum aku dengan hukuman yang teruk. Itu ruh takwa. Alaika bitaqwallah in kunta ghafilan. Bila kau dapati kau lalai, tengok dia kata, ya'tikal arzaq min haitsu la tadri. Akan datang kepada kamu rezeki daripada jalan yang kau tak sangka-sangka. Ini berbetulan dengan may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita azan dulu. Samsul tak bagi mic. Itu tinggi. Tinggi.
Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Imam Syafi'i kata dalam syair dia, ikhwan, alaika bitaqwallah in kunta ghafila ya'tika al-arzaq min haythu la tadri. Kau bertakwa pada Allah, terutama bila kondisi kita lalai, kita kena angkat balik takwa. Saya ya'tika al-arzaq, dia tak kata rizq, dia guna plural. Dia akan datang kepada engkau rezeki min haitsu la tadri, daripada haits, daripada penjuru, daripada arah yang kau tak sangka-sangka. Rezeki datang daripada jalan kita sangka tu, kita tahu itu usaha kita. Tapi ada rezeki dia mai pada sumber kita tak sangka. Pasal itu takwa ni ikhwan, kita buka dalam surah Talaq, surah cerai, tapi cerita beberapa kegunaan takwa. Kenapa kita kena ada takwa? Allah cerita pada ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Nanti balik cuba antum analisa ayat ni. Sangat dahsyat, luar biasa. Takwa mengubah hidup. Takwa dapat mengubah hidup. Pertama, Allah kaitkan takwa dengan makhraj. Apa makhraj? Jalan keluar masalah. Yang kedua, Allah kaitkan takwa dengan apa? Dengan rezeki. Takwa boleh membawa kita rezeki, terutama rezeki macam mana? Min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, Allah kata takwa ni dalam bentuk apa? Min amrihi yusra. Dengan takwa, Allah mudahkan urusan kita, urusan hidup, urusan akhirat, urusan kehidupan, Allah mudahkan. Yang keempat, Allah Ta'ala kata apa? Dalam takwa itu Allah Ta'ala kata ada kafarah kepada kesalahan-kesalahan kita. Yukaffiru anhu sayiati. Allah kifarahkan dosa kita. Takwa itu satu jalan untuk kita leburkan kesalahan kita. Dan Allah bagi tahu dalam talak itu juga apa dia? Takwa itu akan menyebabkan besar balasan Allah untuk kita. 5 dalam satu surah. Yang dahsyatnya surah ni bercakap pasal talak, pasal wanita kena cerai. Tapi Allah bawa wanita yang kena cerai ni, jangan fikir benda lain. Fikir, kau repair hidup kau dengan takwa, tengok apa Tuhan buat pada engkau. Ya subhanallah ikhwan. Pasal tu Imam Syafi'i ambil balik yang ni. Dia kata alaika bi taqwallah in kunta ghafila ya'tika al-arzaq min haitsu la tadri. Lepas tu dia kata fa kaifa takhafa al-faqr wallahu raziq. Dia kata bagaimana mungkin kau takut dengan kemiskinan, fakir, sedangkan Allah Ta'ala itu raziq. Dia adalah pemberi rezeki. Tuhan yang buat kamu, Tuhan yang kamu sembah, dia pemegang rezeki. Bagaimana kau takut kau jadi miskin? Tuhan kau itu pemegang rezeki. Pasal itu kau jangan takut, takwa pada dia. Pasal rezeki dari dia, bukan daripada makhluk. Dia kata, tengok, Imam Syafi'i kata, faqad razaqat tayr wal huta fil bahri. Ada makhluk Allah Ta'ala ni tak pernah minta tolong pada manusia, tapi Allah boleh bagi rezeki kat dia. Dia kata tengoklah, dia kata faqad razaqat tayr, Allah telah bagi rezeki pada burung, wal huta fil bahri, dan pada hut ni ikan hak besar-besar dalam laut. Sebut satu manusia mana duduk dalam laut tu buat satu projek yang ikan dapat rezeki daripada dia. Ikan dapat rezeki daripada Allah. Tayr burung kecil, burung. Hut fil bahr. Tapi kita pun baru tahu hari ni, alhamdulillah, rimau pun suka pembalakan, alhamdulillah. So, di antara hobi rimau pun suka pembalakan, alhamdulillah. Rimau zaman lah, zaman saya dulu tak ada rimau lagu ni. Imam Syafi'i kata, tengok, وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الرِّزْقَ يَأْتِي بِقُوَّةٍ مَا أَكَلَ الْعُصْفُورِ شَيْئًا مَعَ النِّسْرِ. Imam Syafi'i kata, siapa
Wa man dhanna anna rizqa ya'ti biquwwatin. Siapa yang percaya sangat dalam hidup dia, rezeki datang dengan kekuatan, dengan kederat. Dia kata, tengok satu benda duk ada dalam dunia. Dalam syair ni Imam Syafi'i kata, ma akala al-usfur syai'an ma'an nusri. Apakah usfur ni burung, tapi burung hak jenis kecil-kecil ni. Kita panggil burung apa? Kecil-kecil dia. Kecil sangat. Tak usah ni usfur. Kita panggil apa? Maina. Burung apa? Burung cicit. Saya tak kenal. Kecil-kecil dia. Imam Syafi'i kata, ma akala al-usfur syai'an ma'an nusri. Nus ni lang. Eagle. Hawk. Besar. Yang bukan kata orang dia boleh angkat, kambing pun dia boleh angkat. Apa orang putih kata apa? Melayu kata apa? Sawah. Burung sawah Melayu kata lang besar. Apa siwah? Oh siwah bukan sawah buat padi, maafkan saya. Bila nus burung lang dia buka sayap dia, ketika ada usfur, agak-agak usfur ni nak makan apa? Kalau lang ambil alih, ma akala al-usfur syai'an ma'an nusri. Apakah burung kecil nak makan kalau lang ada? Lang tak bagi pecan, dia sapu semua. Tapi adakah burung kecil tu mati tak ada rezeki? Ada. Yang mana? Tak ada. Semua hidup dengan rezeki. Lang cara lang, usfur cara usfur. Kobik mai, kobik pergi, dia mai pula, dia pi pula, ni dia mai pula. Kita duk makan lagu tu, kita duk minum macam tu. Kehidupan kita berjalan, kita sembahyang, kita puasa. Subhanallah. Ma akala al-usfur syai'an ma'an nusri. Ini point dia. Di habaq-habaq tadi ini point dia. Dia kata, tazawwadu minad dunya fa innaka la tadri idza janna 'alayka al-lail hal ta'ishu ila al-fajr. Subhanallah. Dia kata tazawwadu, berbekalah engkau. Tazawwadu minad dunya, berbekalah engkau daripada dunia ni. Fa innaka la tadri, kerana sesungguhnya kau tak tahu, idza janna 'alaika al-lail, apabila kamu ditutupi oleh kegelapan malam, hal ta'ishu ila al-fajr, adakah esok masih ada hidup untuk kau? Kau tak tahu. Bekai hari ini, bekai antara fikir rezeki dengan fikir takwa. Fikir takwa, rezeki datang. Kita fikir rezeki, takwa boleh terhalang. Fikir takwa, kerja keras untuk takwa, rezeki datang. Kerana apabila malam janna 'alaika al-lail, melabuhkan gelap dia, hal ta'ishu ila al-fajr, kamu tak tahu besok kamu boleh hidup ke tak. Tengok dia kata, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang sihat mati tanpa sebab. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak pula orang sakit sampai lah tak mati-mati lagi. Wa kam min fata, berapa banyak daripada orang muda pada waktu petang dan pada waktu pagi, dhahikan, gelak dia. Pada waktu petang gelak dia, pada waktu pagi gelak dia. Wa akfanuhu fil ghaibi tunsij wa huwa la yadri, tengah dia gelak waktu petang, tengah dia gelak waktu pagi, ada satu benda dia tak tahu. Apa dia? Kain kapan dikoyak untuk dia, dia tak tahu. Faman 'asha alfan wa alfain la budda min yawmin yasiru ila al-qabri. Siapa yang dah hidup, dia kata sampai 100 tahun, sampai 1000 tahun, 2000 tahun, tak ada lah di habaq tu. Siapa dah hidup lama, 60 naik kata, 70 naik kata, dia guna perkataan alfan wa alfain,
Siapa dah hidup 1000 tahun, 2000 tahun. Kalau hidup kita ni dah panjang sepanjang tu, dia kata fala budda min yaumin yasiru ila al-qabri, tak syak lagi dah. Hari untuk dia masuk ke kubur ada di mana-mana saja. Subhanallah ikhwan. Dia bentuk, dia nak ajak bahasa Arab, tapi dia membentuk dalam pelajaran bahasa Arab itu tazkiyah pada jiwa kita. Ya betul ikhwan. Lepas itu salah satu cara kita repair hidup kita ni macam mana ikhwan, kita balik pada arti taqwa yang tiap-tiap jemaat dia bagi ingat. Betul ikhwan. Saya ulang balik, apa ada dalam taqwa mengikut surah Talaq tadi, ada makhraj. Allah guna perkataan makhraja. Betul? Allah sebut makhraja. Apa ada dalam taqwa tadi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tak sangka. Rezeki yang sangka ni ada. Akan berjalan macam biasa, yang tak sangka. Dia di luar usaha kita, luar fikiran kita. Tiga ada apa ikhwan? Tiga dalam taqwa Tuhan kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, urusan dia Allah mudahkan. Tiga. Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa takwa pada Allah Ta'ala, Allah kifaratkan ke semua kesalahan dan dosa dia, dan Allah akan besarkan pahala untuk dia. 5 benda ni. Ada jaminan selesai masalah, ada jaminan rezeki datang mencurah-curah, ada jaminan Allah Ta'ala akan mudahkan, lancarkan urusan hidup kita, Allah Ta'ala akan ampun dosa kita, dan dia akan besarkan ganjaran dunia dan akhirat untuk kita. 5. Dan apa makna takwa tadi ikhwan? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Apa ruh kepada takwa? Melaksanakan perintah dengan mengharap sawab, balasan yang Allah nak bagi kerana kita bertakwa tu, harap sangat-sangat. Dan bagaimana kita menjauhi larangan Allah? Kerana kita takut sangat-sangat kepada dera dia, siksaan dia. Itu ruh kepada takwa. Kalau yang ini kita boleh buat, kita ajak masyarakat balik, keluarga kita, diri kita, anak-anak kita develop balik erti takwa, kita berjalan. Dan kalau kita dah bekerja untuk takwa, Allah akan bayar gaji kita. Ini 5 benda tadi. Kalau dalam hidup individu, Allah ubah perniagaan kita, Allah ubah rezeki kita, Allah ubah kehidupan kita. Kalau dalam bentuk negara, kerajaan, pemimpin dan ulama bekerja keras menceritakan balik kepada hamba rakyat ini apakah erti takwa, apakah ruh takwa, apakah kelebihan takwa. Apa Tuhan akan buat dengan negara kita? Dia akan tunjuk jalan keluar daripada masalah. Apa dia akan buat? Dia akan bagi rezeki yang tak sangka-sangka pada negara kita, ekonomi kita. Apa dia akan buat? Dia akan mudahkan negara kita punya kelancaran, mudah urusan negara kita. Apa dia buat? Dia akan ampun seluruh dosa orang-orang Islam dalam negara ini. Apa Tuhan akan buat? Tuhan akan besarkan ganjaran pada kita dunia dan akhirat. Dan agak-agak kita lah ikhwan, any problem yang kita jumpa, kita balik tak pada acuan takwa ini. Sama ada dalam individu, rumah tangga, ataupun dalam sebuah negara. Kerajaan mungkin tak tahu kerana tak ramai yang pembelajar agama, tapi ulama tahu. Ulama tahu. Kalau orang macam saya boleh tahu, takkanlah orang macam Ustaz Nan tak tahu, sedangkan saya ambil ilmu pada Ustaz Nan. Kalau mamak boleh tahu, takkan Melayu tak tahu. Mamak tu pun tahu, takkan Melayu ni tak tahu. Kalau kami 2 orang boleh tahu, takkan orang yang memegang mandat yang kita panggil ulama dalam negara, mereka tak tahu? Kalau mereka tahu, telahkah mereka bercakap? Dan kalau mereka tahu, telahkah mereka usahakan mengembalikan negara ini kepada platform takwa hak yang kita abang tadi? Subhanallah ikhwan. Jadi banyak masalah kita lalui, saya tidak tahu sama ada kita pakai atau kita tak pakai.
Tapi orang kita kalau ada masalah, benda pertama dia akan buat solat hajat, baca Yasin. Adakah itu duduk di bawah takwa? Kita kena cek balik. Apakah arti pada takwa secara zahir dan secara batin untuk kita dapat lima benda ni saya rasa penting, ikhwan. Untuk negara kita baik, untuk diri kita baik. Maka tadi Jumaat kan, apa mula-mula khatib akan kata kalau dia baca teks? Dia baca teks Jabatan Agama kan akan ada. Khatib berpesan, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Adapun tajuk hari ini, mimbar akan bercakap. Ya, dia bagi tajuk tu, lepas tu dia akan kata, tolonglah jangan menghimpun dan jangan tidur dengan sengaja. Diulang, lagi saja dia tidur. Tiap-tiap Jumaat ada satu message kembali pada takwa. Tapi sayang, apa makna takwa, apa roh takwa, apa kelebihan takwa tidak diasah. Tak diasah. Bila tak diasah, kita orang tua-tua, kita lagi, saya macam saya, orang tua-tua, kameraman kita muda. Hari ni kita ada kameraman yang muda. Saya ingat saya lah macam kita orang tua-tua ni. Kita ni tak gemar nak makan di McDonald, KFC, Starbucks, apa lagi? Tak teringat lah. Tapi kerana McDonald dengan KFC ni duduk iklan dalam televisyen, daripada tak teringin jadi teringin. Bukan nak makan ayam tu sekutir. Nak rasa tu hak kerak dia tu nak rasa juga. Walaupun kecil manis 6.5, nak rasa juga, nak bagi 9.6. Nak rasa juga sikit. Pasal apa boleh nak rasa ni? Pasal dia duduk iklan. Dia duduk iklan. Satgi dia punya spicy dia, satgi tak spicy dia. Nasi lemak, McDonald jual nasi lemak. McDonald jual nasi lemak. Dulu nasi lemak ni orang kampung. Pak Wahab nasi kandang. Dia jual nasi lemak. Kita tak teringin pun nak makan nasi lemak, tapi dia duduk. Dia duduk bagi tahu hari-hari dengan cara dia iklan dengan sedap. Tapi kita pun, hang beli kat aku sikit boleh tak? Pesan kat anak. Bini kata, kemarin cek 11.6. Mati bukan kena kecil manis lah. Makan-makan mati terus. Maksud saya ialah satu benda yang rakyat tak tahu apa dia takwa. Tapi kalau kita asahkan dia balik, cerita dalam platform yang betul, member cerita, khatib cerita, kuliah cerita, forum cerita, TV cerita, televisyen cerita, radio cerita, forum, seminar, diskusi, wancana, program demi program. Asal tunjuk kesungguhan, terang zahir dan batin, angkat dan kita meluru ke arah itu, pasti orang akan berselera untuk bertakwa. Tapi dah kita tak buat kerja tu. Bukan tak buat, macam kurang buat. Kita pun entah ya entah tidaklah bersungguh ataupun tidak, maka kita tak dapat lagi solusi kepada masalah demi masalah. Solusi dia balak ditebang, berlaku banjir, banyak rumah kena banjir, harta benda jadi rosak. Lepas tu ekonomi jadi masalah, KWSP jadi masalah. Genting yang terbesar buat pelaburan di Hong Kong, dia pula rugi, ada bank terlibat dengan insurans dia pula. Macam-macam kita menghadapi sekarang ini. KWSP pun terlibat, itu terlibat, ini terlibat, rasuah menjadi-jadi, tak ada sifat malu lagi, tak ada pihak nak menegur, ada yang keluar pula membela dan membela. Adakah Tuhan sedang bagi makhraj kepada kita selesai masalah? Tak. Belum lagi. Adakah kita back kepada takwa? Kita tak dapat makhraj. Hari demi hari masalah bertindan. Macam mana kes lagi, bincang lagi sampai Pak Hakim pening kepala dah. Hakim kata kes cerai sikit aja sampai 4 tahun tak habis lagi, ni pasal apa? Hakim berpening. Banyak bertindan, kerja makin banyak, tension, tertekan, stres. Dia ni nak kerja stres, bangkit pagi nak kena pergi pejabat, migraine. Pergi pejabat pun tak boleh senyum, tertekan. Rohani kita tak tahu mana, habis kita tak maukah kembali kepada solution Quran. Ulama kena jadi tunjang, ulama.
Kalau ulama tak start, pemimpin takkan tahu benda ni. Ulama yang belajar bab ni. Kena bercakap, kena berani. Bilalah kita nak jumpa ulama dalam negara kita seperti Imam Nawawi yang berani tegur kerajaan dia buat silap. Bukan marah, bukan benci dak, dia habaq betul. Tuanku tak boleh kenakan cukai kepada rakyat. Tuanku tak boleh kutip duit rakyat. Kalau tuanku nak kutip juga, tuanku kena jual dahulu kekayaan dalam istana yang merupakan kekayaan peribadi. Harta benda, isteri-isteri semua jual dahulu, tak cukup. Barulah saya nak bagi fatwa, boleh ambil duit rakyat. Bilalah kita nak dapat ulama macam ni dalam negara. Kadang-kadang kita duduk, kita boleh teriak, ikhwan, nasib kita. Kita tak dibela. Kemana arah kita ni? Kita kena tanya, ikhwan, ke mana negara kita nak dibawa? Sebuah bahtera besar terambing-ambing di tengah lautan yang besar. Ke mana arah ni? Kita sampai tak tanya langsung, tak tahu ke mana pendidikan, ke mana ekonomi, ke mana kehidupan rakyat, ke mana dan ke mana. Subhanallah, sampai rimau pun tanya, kami nak duduk tang mana lah ni? Tak takut kata tuan satu masa rimau naik flat? Jawapan makin tak masuk akal. Tak ada logik dah sekarang ni. Yang adanya jawab, tanggung tak ada. Kita semua kena tanggung jawab. Yang ramai lah ni jawab, tanggung tak ada. Tanggung siapa tanggung? Rakyat tanggung. Subhanallah, ikhwan. Jaga diri kita, ikhwan. Kembali back kepada taqwa. Desak mereka kembali kepada taqwa. Semoga Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Kita minta sedikit penutup dan penggulungan dan penutupan daripada sahibul muhtaram kita, tuan guru kita, mursyid kita, Ustaz Adnan bin Sa'ad hafizahullah. Sebelum saya nak tutup antum, jadi kita dah bagi mic dah ke antum. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, kita akan tanya soalan yang dalam kita punya phone ni. Jadi saya buka ruang lah pada antum, kalau nak tanya muslimat pun boleh tanya, muslimin pun boleh tanya, insyaAllah. Kalau tak ada, saya nak suruh Ustaz jawab soalan dalam phone ni. Lepas tu saya buat kesimpulan insyaAllah. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan tu, Ustaz, ni ada satu soalan daripada Ummu Nazir. Dia kata, Ustaz, saya sedang demam ni. Saya demam sebab saya ambil booster. Bukan dos penggalak. Bila saya ambil, saya demam, Ustaz. Adakah ini juga ujian Allah? Walaupun saya tahu ini risiko bila ambil vaksin. Wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala maha mengetahui. Ialah itu, Sayyidina Umar kata, kami lari daripada satu takdir kepada satu takdir yang lain. Allah buat takdir ini, kita boleh lari kepada takdir ini. Seperti kita lari daripada takdir lapar. Kita memang Allah takdirkan kita lapar. Kita lari kepada takdir kenyang dengan kita pergi makan. Dia tengok hujan lebat. Hujan itu adalah takdir. Kita pakai payung. Kita lari daripada satu takdir ke satu takdir. Sayyidina Umar kata, kami lari daripada takdir ke satu takdir. Daripada takdir buruk kepada takdir baik. Kerana itu juga termasuk dalam urusan takdir yang kita disuruh iman. Alhamdulillah, sama Munazir ambil booster, bagus. Alhamdulillah yang ketiga, kalau dah demam, kena demam lah. Saya pergi cucuk. Tak mau cucuk, jangan cucuk. Tak mau demam, jangan cucuk. Bila dah demam, ujian lah. Itu risiko lah, rezeki berisiko. Maka saya doakan syafaqallah la ba'sa tahurun insya-Allah. Semoga Allah bagi kesembuhan, insya-Allah Allah redakan segala demam yang ada. Semoga Allah beri kesihatan kepada Ummu Nazir, wallahu alam. Alhamdulillah antum, kita telah dengar jawapan daripada Fadil Ustaz Ali Hassan. Antum dengarlah dua ayat Quran yang menyebut tentang takwa. Ayat pertama Allah sebut, laula ahlul qura amanu wattaqau la fatahna barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabun. Dalam ayat yang mulia ni Allah Taala kata laula ahlul qura. Kalaulah ada satu qaryah. Kita kata qaryah, kita tak kata negara. Sekurang-kurangnya kalau ada satu qaryah. Kalau kita nak kecilkan lagi, kita kata satu keluarga.
amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa. Antara kata kalaulah hampa boleh jadikan sekurang-kurangnya negara besar tu, kita kata sekurang-kurangnya karya besar tu, kurang keluarga, kita kecilkan tu, padahal ayat tu besar. Kalau mereka ada amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa, apa akan berlaku pada karya tu? Apa akan berlaku pada negara tu? Apa akan berlaku pada keluarga tu? La fatahna, kami Allah akan buka barakatin minas sama'i wal ard, kami akan buka semua pintu-pintu keberkatan. Antum, ini janji Tuhan. Janji Tuhan. Allah Ta'ala letak syarat. Apa dia? Amanu wattaqau. Jadi kalau diri hamba, keluarga hamba, negara hamba, karya hamba, apa dia? Beriman dan bertakwa, barulah apa punya masalah akan selesai. Aku janji, la fatahna, aku akan buka. Aku sendiri akan buka. Barakatin, bukan barakah dengan jamak, barakatin, berkah. Banyak barakah akan turun itu. Tapi Allah Ta'ala kata walakin kazzabu, tapi apa ni semua pendusta. Dia tu. Macam mana nak selesai masalah negara? Allah Ta'ala kata hampa semua penipu. Hampa tak bertakwa, hampa tak beriman. Hanya segelintir daripada hampa saja yang beriman, bertakwa. Macam mana nak selesai masalah negara? Macam mana nak selesai masalah karya? Macam mana nak selesai masalah keluarga? Maka akhirnya antum kita akan duduk macam inilah antum. Sebab apa? Hanya sikit orang-orang yang bertakwa dan beriman. Kita boleh tengoklah antum, seperti Al-Fadhil kita kata, negara kita antum macam-macam duk berlaku sekarang. Kembalilah kepada ayat Quran. Apa masalah dia? Tidak beriman, tidak bertakwa. Kalau pemimpin-pemimpin beriman dan bertakwa, masalah akan hilang, barakah antum. Sangat barakah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada aku dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati. Mana boleh manusia tak mati? Mana boleh manusia tak mati? Sedangkan ayat lain kata kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasa mati. Kalau kita main parking motor dekat Karwa tu, kita boleh nampak dah. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa akan merasa mati. Lihat. Ada ayat Quran tu di buku. Boleh nampak terus. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata wala tamutunna, jangan apa mati. Wala tamutunna dengan tasdid, dengan syahadat, jangan mati. Illa wa antum muslimun, kecuali hampa serah diri pada aku dengan iman dan takwa antum. Macam mana nak buat itu? Allah Ta'ala kata setiap jiwa akan mati. Tiba-tiba adalah ayat 1 Al-Imran, Allah Ta'ala bagi tahu jangan mati. Jangan siapa-siapa pergi mati kalau tak ada iman dan takwa. Apa kita nak buat jumpa Tuhan tu kalau dua benda ni tak ada? Dan kata Abdullah bin Mas'ud ketika mentafsirkan perkataan haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa tu dalam tafsir Ibn Katsir. Apa maksud jangan mati selagi tak bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Apa jangan mati? Apa kena ada benda ni dulu? Apa dah? Pertama, Allah mesti ditaati, jangan dimaksiati. Apa banyak maksiat, apa tak taat, apa jangan mati. Allah itu mesti disyukuri, jangan dikufuri. Allah itu mesti disyukuri, jangan dikufuri. Dan Allah itu mesti diingat, jangan dilupai. Antum, para sahabat Nabi boleh mengeluarkan kalimah ni. Tanda dia apa antum? Tandanya mereka telah mendapat merealisasikan perkataan takwa itu dalam kehidupan mereka. Sebab ada ayat yang beri ancaman, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alu kabura maqta indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, jangan cakap benda yang kamu tak buat. Sungguh benci kebencian Allah pada orang yang cakap tapi tak buat. Antum, para sahabat berani berkeluar kalimah ni antum. Bermakna mereka telah mencapai satu tahap takwa dan iman yang tinggi. Oh dahsyat itu. Kita bila lagi, itu soalan dia. Bila lagi? Bila lagi orang-orang diberi amanah untuk memimpin negara nak kembalikan rakyat kepada iman dan takwa? Bila lagi antum? Kita baca ayat Quran, kita baca hadis antum. Bila lagi?
Ini bukan kerja saya, bukan kerja Ustaz Alim. Kami kalau cakap siapa nak dengar, antum nak dengar. Ini kerja para ulama antum. Hari-hari kena cakap antum. Kita boleh buat macam-macam program dalam TV antum. Hotel yang berbisa sampai tak ada visa antum. Untuk kanak-kanak ada program. Semua ada antum. Banyak program antum. Tapi untuk agama, pukul 7. Orang nak pergi sembahyang maghrib, siapa nak tengok antum? Sudahlah, ubahlah antum. Ubahlah. Menteri-menteri penerangan ni semua kena ambil tahu. Kena ambil pot. Orang Penang kata kena ambil sikit. Kena fikir macam mana nak kembalikan rakyat ni kepada iman dan takwa. Dan insya-Allah dengan iman dan takwa semua masalah kita akan selesai. Ini antum sekadar ni lah antum untuk malam ni insya-Allah. Kita akan bersama lagi bersama antum pada hari Ahad ni. Insya-Allah kelas 2 pagi di sini. Insya-Allah di Karwa tu. Kita akan bersama kelas 2 hari Ahad ni. InsyaAllah kita jumpalah antum semua dapat hadir insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga selawat pada Nabi.